main saham ni, dia ingat untuk orang kaya je sebenarnya saham. Ada capital dah, kena ada duit dah. Yang besar. Yang besar. Contoh, Betul. jadi untuk pagi ni, yang sebenarnya saya nak beritahu sebenarnya pelaburan saham ni yang kat Bursa Malaysia ni sebenarnya dia satu pelaburan yang menguntungkan. Yang memang menguntungkan. Jadi kalau you nak melabur sebenarnya, saya ambil contoh ni surat khabar. Saya suka ambil contoh surat khabar ni. Ni surat khabar bisnes yang ada dekat Berita Harian. Jadi surat khabar bisnes ni kita buka. Bila melabur saham ni mesti ada surat khabar lah. Kena selalu baca surat khabar lah. Sebab pagi-pagi makan nasi lemak kopio tu. Jadi you kena buka bagian saham ni. Jadi ni bagian saham. Pening lah tengok macam ni. Ini dulu saya pernah tengok ni. You mesti kena suka benda ni. You mesti kena suka benda ni sebab ni duit ni. Ya ke? Sebab kita tengok pun kita macam apa ni tak faham tengok macam next. Yalah, takkan sampai ingat je saya rancangan pun apa. Takkan sampai ketua nak kerja kan. Sampai satu masa kita memiliki perniagaan tapi orang lain yang kerja. Kita mesti ada plan macam itu. Alright. Jadi kita ambil contoh ni. Kalau saya ambil contoh ni saham kewangan. Nana boleh tengok sini. So ni adalah bahagian kewangan. Ini adalah saham Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi kalau Bank Islam Malaysia Berhad tu harga dia lebih kurang RM4.30. Jadi nak melabur saham RM4.30. Jadi tapi tak boleh buat RM4.30 beli saham. Tak boleh. Tak boleh pula. Tak boleh. So ni cara dia. So BIMB Bank, ni Bank Islam Malaysia Berhad. Syarikat ni syarikat yang syariah. Maksudnya kita beli saham ni, kita pemilik perniagaan bank ni dia syariah. Betul. Jadi harga dia RM4.30. Nak beli saham kat Bursa Malaysia yang standard adalah kena darabkan dengan 1,000 unit. 1,000 unit. Dulu 1,000 unit. Tapi sekarang boleh juga darabkan dengan 100 unit. Jadi kalau kita nak melabur kat Bursa Malaysia ni RM4.30 darabkan dengan 1,000 unit, maka modal kita berapa Nana? 1, 2, 3 RM4.30 kalikan dengan 1,000 berapa? Kita buang ni 1, 2, 3 RM43,000. Oh banyak ke? RM4,300. Maksudnya modal kita adalah RM4,300. Tak makan RM4,300. Tapi kalau sekarang Bursa Malaysia saham dia kan 1,000 unit lah. 1,000 unit lah. Kalau RM4.30 darabkan 100 unit, maka modal you lebih kurang RM430. Maksudnya untuk semua orang, Aidit ke Nana atau semua orang nak berlabur kat Bursa Malaysia, sebenarnya modal RM430 dah boleh. RM430 dah boleh. Itu membawa saya kepada soalan yang seterusnya. Apa dia? Macam mana kita nak tahu syarikat mana yang akan bawa duit? Syarikat mana yang bawa duit? Yang bagi kita keuntungan. Alright. So jadi harga saham ni nak pilih apa semua. Jadi harga saham ni bila mana BIMB Bank perniagaan dia untung. Bila mana perniagaan tu untung, maka dia akan beri kita keuntungan dalam bentuk dividen. Maksudnya you beli saham ni, you ada dapat dividen. Dia akan dapat dividen. Ada setengah-setengah syarikat tu bayar dividen setahun sekali. Ada setengah syarikat tu bayar dividen 2 kali setahun. Ada 3 kali. Ada yang 4 kali juga. Bestnya yang tu. Yes. Bergantung kepada setiap kali diumumkan penyata keuntungan syarikat, dia akan bagi sekali dividen. Itu yang pertama. Apabila dividen tu naik, dia punya calculation tu simple. Bila mana dividen tu naik, apa yang jadi pada harga saham? Ramai tak orang beli saham BIMB Bank ni? Contoh. Jadi ramai lah. Bila ramai, maka harga saham pun akan naik. Harga pun naik. Maksudnya daripada RM4.30 akan naik. Contoh. Sebelum ni harga BIMB Bank ni harga lebih kurang RM1.5 contoh. 3-4 tahun lepas. Sekarang harga RM4.30. Tak keuntung tu. Jadi kat sini perbezaan keuntungan tu you dapat. Dividen dapat. Keuntungan harga saham yang naik tu dapat. Ini yang you dapat. Maksudnya keuntungan sebagai pelabur tu dapat daripada mana? Pertama, dividen syarikat. Dividen datang daripada perniagaan dia. Jadi untuk kita memilih contohnya company untuk kita nak invest tu kan, jadi kalau kita dah yakin, kita boleh invest lebih terus lah. Yes, betul. Maksudnya kali dengan RM10,000 ke? Kali RM10,000 ke, RM1,000 ke, RM2,000 ke. Maksud kalau banyak saham yang you beli, maka you pemegang saham terbesar. Betul. You boleh lantik diri you sendiri, Aidit, sebagai pengurusi BIMB yang baru. Contoh kat sini. Sebab dia maksudnya gini, kalau you beli saham jual 1,000 unit, mungkin you hanya adalah sebahagian saja pecahan.
Tapi kalau you beli contoh 1 juta contohnya, ataupun 10 juta unit contohnya, Adit ke Nana ke, maka pecahan you besar, maka you mempunyai kuasa untuk membuat keputusan syarikat. Bila mesyuarat agung tahunan tu, you boleh buat pelantikan director yang baru atau sebagainya. Okey. Kalau kita boleh kongsi juga kan, Encik Sam, apa agaknya kesilapan orang-orang kita ni dalam melabur saham? Melabur saham? Dia kata okey ni ikut orang. Lepas tu takut dah. Lepas tu tak nak dah. Sebab pengalaman saya kat dalam Bursa Malaysia ni lebih kurang 18 tahun kat Bursa Malaysia. Saya melabur daripada umur 19 tahun. Kesilapan yang pertama sekali adalah kita bila melabur saham ni, kita ikut orang. Kita ikut orang. Kita ikut orang. Tapi kebanyakan bila kita ikut orang tu, sebenarnya saya nak ceritahu, ramai sangat sebenarnya bila sebut saham ni takut. Betul. Saya pun takut. Bila sebut saham je takut. Lepas tu ingat saham ni untuk orang kaya. Betul. Maksudnya mesti orang kaya baru boleh melabur saham. Jadi macam kita ni tak boleh. Sebenarnya itu kurang tepat. Sebab kita nak melabur ni selalu takut. Tapi buat untung tu kita nak dengar. Itu yang masuk skim cepat kaya. Dan juga saham Magnum, Toto, apa tadi? Itu orang Melayu kita suka tu. Jadi antara kesilapan pelabur, kebanyakan mereka masuk tu ketika pasaran tu dah, saya ambil contoh macam inilah. Okey, ni pasaran. Maksudnya mereka tu akan masuk pada pucuk-pucuk kat sini. Betul. Maksudnya ketika semua orang buat, ketika semua orang suka, dia pun buat. Contoh kalau dia meniaga, kita ambil contoh lah ikan keli. Satu kampung meniaga ikan keli. Baru dia pun meniaga ikan keli. Betul. Itu dalam sebab saham tu perniagaan. Maksudnya orang suka meniaga ni buat benda yang sama. Dia tak suka buat benda yang lain. Jadi dalam pasaran saham sekarang, sebenarnya banyak orang yang tak masuk pasaran. Jadi sebenarnya dianya berada di sini. Betul. Berada di bawah. Bila orang tak buat, itu yang kita kena buat. Jadi dalam pelaburan saham ni kita kena nampak benda yang akan jadi. Kita masuk tu awal. Okey, jadi maksudnya dalam list ataupun senarai syarikat-syarikat sebelum kita membeli saham di syarikat tersebut, kita tengok yang nilai dia lebih murah lah maksudnya. Bukan. Sebenarnya kita kena tengok pada yang saya nak sharekan you. Kita kalau nak beli saham tu, beli ketika dia baru nak naik. Baru nak naik. Maksudnya dia ada yang tengah trending dan juga baru nak naik. Tapi yang baru nak naik tu ada risiko je lah. Mungkin dia tak naik, mungkin dia naik kat situ je. Sebab dia akhir sekali bergantung kepada perniagaan dia tadi. Betul. Itu yang kita kena tengok tadi, perniagaan dia. Kalau perniagaan dia bagus, maka tak risau. Contoh macam Bank Islam Malaysia Berhad. Sekarang contoh Bank Islam Malaysia Berhad, contoh macam Takaful, orang dah mula masuk banyak kepada pelaburan-pelaburan yang syariah. Jadi kita nampak sebenarnya Takaful, dulu orang tak kenal Takaful. Betul tak? Tapi sekarang Takaful punya, untuk pengetahuan, saham dia daripada harga lebih kurang RM1.80, sekarang harga dia dah lebih kurang dekat RM16. Dah buat split share lah. Jadi kalau you bayangkan harga saham tu daripada contoh RM1.80, RM16 lebih kurang RM16 lah. Sekarang dah split share lah. Split share ni kena belajar lah. Split share, bonus issue. Tapi kalau tengok harga sini, berapa punya kenaikan? Kali pula RM1,000 tadi kan? Dia naik sebab perniagaan dia. Jadi maksudnya kita beli saham tu, kita memiliki perniagaan. Kita tak perlulah nak kita bos lah. Kita bos di rumah. Tapi kita memiliki perniagaan yang meningkat naik kerana bisnes dia naik. Jadi harga saham pun naik. Okey, jadi maksudnya kesalahan yang paling utama untuk mereka-mereka yang mula nak melabur adalah selalu memilih benda dah lambat. Too late. Kira macam sekarang kan, orang kata ekonomi tengah sunyi lah, tengah tak begitu bagus lah, apa semua. Tapi kepada orang-orang dalam pasaran saham, sebenarnya mereka nampak ni peluang untuk membeli. Memang tengah untuk membeli. Untuk 2 minggu yang lepas, banyak saham-saham yang orang kata murah ni naik. Sebab pelabur-pelabur dah mula masuk ke dalam negara kita. Okey, jadi kalau mungkin you boleh kongsikan juga tips ataupun orang kata nasihat lah untuk mereka yang baru nak mencuba, apa yang perlu diorang tahu? Langkah pertama lah. Okey, step untuk jadi seorang pelabur. Sebab penting untuk jadi seorang pelabur, yang paling penting, first kali you mesti kena ada akaun CDS. First kali you mesti ada akaun. Yang pertama mesti ada akaun CDS. Idea dah ada akaun dah? Dah ada. Nana dah ada. CDS ni apa? CDS ni adalah bukan Central Depository System. Okey, memang tak pernah dengar. Ini pun tak pernah dengar. Adalah dulu kerja. Kerja mana ada? Saya dulu kerja kat sini kan. Itu dapat ESOS kan? Betul. ESOS. Jadi ESOS tu employee punya staff. Mana-mana pekerja yang bekerja dekat syarikat yang bersenarai, dia akan diberikan saham. Betul. Okey, tadi kalau macam kita tak kerja kat syarikat tersenarai ni, kita boleh beli saham. Tapi bukan akaun CDS ni je nilai dia. Nana, berapa? RM10 je? RM10 je bukan akaun. Kita boleh buka 3 akaun tak? Boleh. Tapi
satu syarikat broker. Syarikat broker satu akaun. Broker-broker tu kalau you nampak contohnya macam ada RHB Investment Bank, mungkin you nampak Afim Investment Bank, belakang dia ada perkataan investment bank tu, itulah Broker. tempat you buka broker. First CDS. Nombor 2, you mesti kena kenal remiser. Remiser ataupun remiser ni adalah orang yang berlesen, yang mana nak dapat lesen daripada Suruhanjaya Security. Dia you sebab bila you nak buka akaun CDS, you kena kenal remiser you ataupun dealer yang mana dia menjadi wakil niaga orang tengah yang menguruskan pelaburan you. Banyak betul step dia sebenarnya. Itu yang nombor 2. Lagi nombor 3, platform. Kena ada pula platform saham sebab sekarang dah bagus. Jadi you ID kat rumah malam-malam free, boleh buat kajian, tengok saham yang bagus apa semua dengan platform. Pertama CDS, nombor 2 remiser, dan tiga adalah platform. Platform ni penting. Platform sebab nak tahu syarikat tu untung ke tidak, atau untung atau rugi, trend dia bagaimana. Okey, sebenarnya kita akan belajar banyak lagi dengan Zam Saham mengenai cara-cara untuk main saham ni. Pening, saya pening sebenarnya. Apa? Sebab apa tahu, orang yang kat rumah tu mungkin dah daripada tak ada apa-apa macam berminat. Tak apa, sebab apa setiap minggu kita akan tampilkan Zam Saham untuk step-step yang seterusnya. Kali ni kita sampai muka surat 2 je. Okey, jadi biar kita tenangkan sikit fikiran kita meniru Zumba lah. Amoy, daripada Zaham ke Zumba.